حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pengerusi, Tuan Imam, Jatan Kuasa Masjid, khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun bagi meneruskan kuliah bulanan kita. Sepatutnya pada minggu lepas, tetapi saya ada urusan rasmi, urusan kerja, maka diganti pada malam ni dan saya difahamkan yang berhormat kita ada mesyuarat. Jadi saya ganti kuliah yang tertangguh pada minggu lepas untuk dibuat pada malam ini. Kebetulan Al-Fadil YB kita ada urusan, ada mesyuarat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit muqaddimah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Imran ibn al-Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang terkenal Riyadhus Salihin memasukkan hadis ni di antara hadis di dalam bab taubat daripada sahabat yang bernama Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhumah. Imran radhiyallahu anhu cerita tentang satu perempuan. Katanya annamra'atan min Juhaynah. Ada satu orang perempuan daripada Juhaynah, Bani Juhaynah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Dia ni telah pun melakukan satu amalan yang terkutuk. Dia zina, perempuan ni. Dan hasil perzinaan itu wahiyya hubla minaz zina, dia mengandung anak zina. Maka pada satu hari perempuan ni mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia kata ya Rasulullah asabtu hadda, dia kata ya Rasulullah aku telah berzina dan tindakan aku, perbuatan aku tu menyebabkan aku menanggung hukuman had, hudud. Aku sudah buat satu benda yang melanggar batas agama. Asabtu hadda fa aqimhu alayya, oleh kerana tu jalankanlah hukuman hudud, hukuman had ke atas aku kerana aku berzina. Tak payah saksi, tak payah apa, dia sendiri mengaku dia berzina. Dia mai dalam keadaan dia tengah mengandung anak zina. Dia mengaku ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata asabtu hadda fa aqimhu alayya, tegakkanlah hukum had ke atas aku.
Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil wali dia. Nabi panggil wali dia. Faqala, Nabi kata kepada wali dia, ahsin ilaiha, jaga dia, jaga elok-elok, kandungan dia akan membesar sampailah dia selesai bersalin anak ni nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza wada'at, apabila dah bersalin esok ni, fa atini biha, bawa dia balik depan aku, Nabi kata, untuk tunaikan permintaan dia dan hukuman yang ada pada dia. Pergi jaga dia, selesai dia mengandung 9 bulan 10 hari, lahir anak tu, selesai susuan dan sebagainya, kan? Fa iza wada'at, dah selesai dah tempoh menyusu, lahir menyusu, putus susu, mai fa atini biha, bawa mai depan aku. Fa fa'ala, maka wali dia pun buat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah terhadap perempuan ni, nak kena hukuman rejam. Nabi keluarkan perintah kepada perempuan ni, fashuddat 'alaiha thiyabuha. Dalam hadis Nabi disebut apa dia? Fashuddat 'alaiha thiyabuha, dan dia pun dicerut dengan bajunya. Dengan baju dia tu diikat supaya tak terbuka aurat dan sebagainya waktu kena rejam. Farujimat, kemudian dia direjam. Selesai meninggal, summa salla alaiha, kemudian diuruskan jenazah dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembahyangkan dia. Tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatkan jenazah perempuan yang terlibat dengan perbuatan zina, yang telah pun melaksana dijalani hukuman rejam kepada dia, dilihat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai satu tindakan yang rasa macam janggal. Sayyidina Umar rasa janggal benda tu. Pasal perempuan ni buat dosa besar, kemudian dia mengaku kata dia berzina, kemudian dia mengandung hasil zina tu, kemudian dia selamat dan lahir anak tu, kemudian putih susu dan sebagainya, kemudian mai dia dijatuhkan hukuman hudud ke atas dia, meninggal dan mati dia, kemudian selesai urusan jenazah dia, fasalla thumma salla alaiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi sembahyangkan jenazah dia. Faqala lahu Umar, kata Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, adakah tuan sembahyang jenazah perempuan ini yang melakukan dosa besar zina ni sedangkan dia berzina? Sayyidina Umar tanya tu macam rasa pelik sikit, rasa janggal. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Laqad tabat taubatan. Nabi kata perempuan ini sudah pun bertaubat. Sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat nasuha. Dia sendiri mengaku kata dia berzina, tanpa perlu didatangkan bukti-bukti lain. Dengan asbab tu dia terbuka hati untuk tak mau tanggung hukuman tu sampai di akhirat. Fa aqimhu alayya, laksanakan hukuman had itu ke atas aku tak mau tanggung sampai akhirat. Keikhlasan dia, kesungguhan dia, kebersihan sucinya hati dia mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku dosa besar yang dia buat. Laqad tabat taubatan, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat nasuha. Nabi kata, lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah, jika taubat dia tu dibahagi, taubat dia Tuhan terima. Kalau taubat dia tu dibahagi kepada 70 orang daripada ahli Madinah ni yang buat dosa seumpama dia, dan dibahagi taubat tu kepada 70 orang ahli Madinah, la wasi'athum, kemudian Nabi kata apa? Nescaya cukup taubat tu.
Sayyidina Umar Al-Khattab mula-mula rasa pelik. Pasal pada sisi Umar Al-Khattab boleh jadi nanti ke depan mai lagi satu orang. Takkanlah Nabi SAW Nabi sembahyangkan satu jenazah yang buat dosa besar. Tapi Nabi peringat Sayyidina Umar Al-Khattab satu benda. Betul dia buat dosa. Dia buat dosa yang cukup terkutuk di sisi Allah. Kemudian dia mengaku, tanda dia bertaubat. Kemudian dia minta dijatuhkan hukuman had. Dalam tempoh dia mengandung tu, tempoh untuk dia selesai kandungan dia dan bagi hak kepada anak yang dikandung dia, itu tempoh yang cukup lama untuk dia bertaubat pada Allah, menyesal atas perbuatan dia. Dan Nabi nak beritahu kepada Sayyidina Umar, Allah terima taubat dia. Dan taubat dia Allah terima itu, kata Nabi, kalau dibahagikan kepada 70 orang ahli Madinah, memadai, nescaya cukup. Nabi kata, wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, adakah kamu wahai Umar, kamu jumpa satu benda yang lebih baik daripada dia yang mendermakan diri dia, dia yang bagi diri dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mati pun tak apa lillahi ta'ala. Seolah-olah Nabi nak beritahu, kata apa? Anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Dia korbankan diri dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Umar, ada tak satu benda lain yang kamu jumpa daripada perangai sikap perempuan yang mendermakan, yang bagi diri dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi tinggal benda tu sebagai persoalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini kita bawa nak beritahu, kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu keampunan, pintu taubat dia terbuka. Daripada sekecil dosa sampailah sebesar-besar dosa, selagi pintu taubat tu tak tertutup, peluang untuk balik kepada dia terbuka luas. Satu. Yang kedua, ulama beritahu daripada hadis ni nak cerita tentang besarnya yang kata pahala taubat. Besarnya yang kata fadilat, yang kata taubat ni besar dia seumpama itu. Kita selalu fikir masuk syurga dengan apa? Dengan amalan khair, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan kebajikan, dengan derma, dengan apa semua. Tapi ada satu benda yang kadang kita terlupa apa dia? Ada orang yang dia terlupa bahawa Allah kalau dia nak bagi syurga dengan asbab Allah ampun dosa satu hamba, itu syurga untuk dia. Pasal kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kebaikan kita, tak cukup pun. Tidak cukup dan tak memadai untuk dibayar dengan bayaran amalan nak dapat syurga, tak ada. Tapi Allah boleh kurniakan syurga dengan apa? Kalau Allah ampun satu hamba ni, sebesar mana dosa yang dia bawa pun, kalau Tuhan berkenan dengan taubat yang dia persembahkan pada Allah, itu cukup untuk Allah anugerahkan syurga pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pernah juga baca hadis cerita tentang satu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebut, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan pintu keampunan dia, buka seluas-luasnya rahmat dia pada waktu malam, liyatuba musi'un nahar, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bagi taubat, ampunkan dosa. Musi, dia panggil musi, maksudnya orang-orang yang buat dosa, buat jahat di siang hari. Malam Tuhan ampun dah. Ni kadang kita terlepas. Fardu sembahyang kita buat alhamdulillah, puasa sunat kita buat alhamdulillah, qiyam malam kita buat alhamdulillah, baca Quran kita buat alhamdulillah, itu amalan baik. Tapi kullu bani Adam khata'un.
Tiap-tiap anak Adam kita ni semua ada dosa. Dosa kita bawa di siang tadi. Start daripada fajar tadi sampailah terbenam matahari ni, sepanjang siang ada dosa kita buat. Dosa dengan Allah, dosa sesama manusia, dosa lidah, dosa anggota, dosa mata, dosa telinga, dosa banyak. Kalau nak senarai, jenuh senarai. Satu berita gembira dalam hadis riwayat Imam Muslim ni, Allah kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan pintu rahmat dia, keampunan dia pada waktu malam. Untuk apa? Untuk Tuhan ampunkan liyatuba musii'un nahar. Untuk hak siang tadi siapa buat jahat, Tuhan ampun malam. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Waktu malam ada orang buat dosa malam. Dan esok sepanjang siang Allah hamparkan pintu, buka seluas-luasnya pintu keampunan dia, rahmat dia, untuk dia ampun, terima taubat orang yang buat dosa waktu malam. Liyatuba musii'ul lail. Untuk yang buat jahat waktu malam. Hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Dan ada hak dia, ada tempoh masa dia. Sampai bila? Siang malam Tuhan nak ampun ni, sehinggalah terbit matahari daripada barat. Habis tutup. Lagi tak terbit matahari daripada barat, pintu taubat duk terbuka siang dan malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada hadis-hadis yang kita baca ni, ulama ajak kita dalam sehari kita kena ada apa? Kena ada masa untuk muhasabah. Duk spend masa untuk kita ni fikir apa aku tak kena hari ni. Sebelum kita dihisap, kita hisap diri kita. Oh, hari ni tadi dalam Facebook aku type lebih kurang, maki orang, fitnah orang, sebar aib orang, cerita buruk orang. Hisap diri, fikir ada apa jahat tak baik aku buat yang melibatkan manusia. Kena minta ampun sesama manusia, minta maaf, pulangkan hak kalau melibatkan hak. Kalau melibatkan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dandan ambil air sembahyang 2 rakaat, minta ampun dekat dia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan dia nak ampun siang dan malam bagi orang yang buat dosa, buat salah ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita duduk di hujung zaman ini, di pengakhiran zaman ini, manusia terdedah kepada apa? Kepada amalan-amalan yang mengundang dosa. Kita bukan duduk dalam kurun terbaik, tuan-tuan. Kurun terbaik, 3 kurun terbaik zaman Nabi, kemudian sahabat dan sebagainya. Kita duduk di hujung umur dunia. Berkat pun Tuhan tarik dah pun. Berkat pun tak ada dah ni. Ni baru muqaddimah, dekat setengah jam dah. Berkat masa tak ada. Ni kalau tak buat apa, tuan-tuan, satu hadis pun tak baca lagi ni. Sambil minum teh o ya. Habis teh o ya segelas setengah jam. Tak berkatnya yang kata masa kita akhir zaman ni. Saat lagi 11 malam. Saat lagi 12. Tidur tak apalah, jaga-jaga orang azan subuh. Qiyam pun tak sempat. Lepas tu siang lagu tu juga dengan kerja dunia kita. Tata maghrib dah. Tengok 2023 nak habis dah. Dah nak masuk bulan 12. Dah nak pergi dah tahun baru Masihi. Lepas tu nak tempuh Ramadan. Macam itulah. Betapa hilangnya berkat umur, berkat rezeki, berkat masa, tak ada. Maka disebabkan itu, carilah kasih sayang Allah di sebalik taubat yang kita persembah pada dia. Amalan kita tak sempat banyak, umur kita pendek. Umat di akhir zaman ini matinya di antara 60-70. Boleh jadi awal daripada tu dengan sakit dan sebagainya. Jadi kita ni apa kita nak daripada Allah? Dia ampun kita ajalah. Amalan tak banyak, tapi kalau dia ampun kita, Masya Allah, besarnya rahmat kalau Tuhan ampun dosa-dosa kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah yang ringkas itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Al-Jawahirus Saniyah fi Syarhil Aqaidil Aliyah wa Ahkamil Fiqhil Mardiyah wa Tariqi Suluki Tariqatil Muhammadiyah, karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah
wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Baik, kita sampai pada muka surat 11. Muka surat 11. Baris yang ke-8 daripada bawah. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, tuan-tuan kira baris ke-8 daripada bawah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahawasanya ilmu Allah Ta'ala diketahui dengan dia akan segala kulliyat dan juz'iyat. Tuan-tuan kalau ingat lagi, kita dah bahas dah sifat, berkaitan sifat salbiah kita dah selesai. Kemudian kita masuk sifat ma'ani, ya, sifat ma'ani kita dah selesai. Qudrah kita dah baca hari itu, iradah. Kemudian kita masuk sikit hari itu ilmun, sifat Allah bersifat dengan ilmun. Maksud dia apa? Allah itu bersifat dengan mengetahui. Dalam bahasa mudah faham dia, walaupun ulama menterjemahkan berbagai versi, tapi ilmun maksud mengetahui. Okey. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu, ni nak kena beza tu, ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu kita ni, kita ada ilmu dengan apa? Dengan membaca. Maksud dia dengan cara mengkaji, membaca, nazari, daruri, nak kena buka kitab, baca, faham, hafal, ada ilmu. Tapi bermula tak ada. Nak kena beza. Jadi dia nak cerita tentang ilmu Allah ni. Bermula bahawasanya ilmu Allah Ta'ala diketahui dengan dia akan segala kulliyat. Allah bersifat dengan ilmun segala benda, kulliyat, semua. Dalam bahasa mudah faham, daripada sekecil-kecil benda, sekecil-kecil makhluk yang Tuhan cipta, sampailah sebesar-besar yang tak nampak di mata kasar ataupun yang nampak, yang boleh dicapai panca indera ataupun tak boleh dicapai. Tak, yang kita rasa ada ataupun kita makhluk rasa tak ada, tapi Allah tahu. Kulliyat dia panggil. Satu. Dan juz'iyat, dan juzuk. Sekali dia akan kupas. Kalau semut tu kecil, kaki dia, hujung kaki dia tu kena di mana, pijak di mana, Tuhan tahu belakang. Sampai halus macam tu. Nak cerita juz'iyat, juzuk yang kata ilmu Allah ni. Kita kalau kata ada ilmu yang ada kat kita tu terbatas. Dia taklah halus sangat pun, sikit-sikit je. Walaupun kita ni kadang-kadang kita orang panggil alim, ataupun orang panggil kita ni orang yang pandai, atau orang panggil kita ni tuan guru, ustaz dan sebagainya. Ada ijazah, ada master, ada PhD, ada 2 PhD, ada 3 PhD, tapi ilmu kita tu terbatas. Ada masa kita tak tahu. Kan, itu satu. Maka diketahui bahawasanya pada bumi, daripada sungainya tu, dia nak ulas tu satu-satu. Diketahui bahawasanya pada bumi, Allah yang bersifat dengan ilmu ni, pengetahuan pada bumi, sama ada daripada sungainya dan pohon kayunya dan bukit dan segala binatang dan barang yang lain daripadanya, semua kulliyat. Barang yang dikandung atasnya dan langit demikian jua. Itu dia. Luahnya yang kata pengetahuan ilmu Allah itu, yang Allah bersifat dengan ilmu tu. Dan langit demikian jua, dan diketahuinya pula pada bumi, yang pada bumi daripada pasirnya. Tu sampai halih tu. Kita tahu tak berapa jumlah pasir atas muka bumi kalau pandai sangat? Ciptalah satu alat dengan teknologi yang ada pada hari ni, nak kira jumlah pasir di pantai Merdeka. Tak boleh tuan-tuan. Ilmu manusia ni hebat mana, habis. Bila sampai tang tu, habis, stop dah. Tak, yang tu yang kata lemahnya, yang kata manusia, yang kata kita canggih sangat ni. Yang ada alat teknologi hari ni, yang ada satelit, yang ada teknologi, yang kita bercakap di Kulim di Lunas ni, kawan duk ada di Kuala Lumpur boleh dengar suara kita.
Kan? Maknanya canggih dah ilmu kita tu. Kita berasa tinggi dah ilmu tu. Hebat dah tu. Yang di sini ni boleh simpan berapa banyak video. Kalau tahun 70-an, tahun 80-an kita tak nak fikir pun. Dulu kalau nak tengok gambar ke apa, nak kena pakai Hak Junis tu. Keset tu. Sebelum tu lagi piring hitam lah apa semua. Lagi zakat. Lepas tu dia main macam keset. Kan? Teknologi. Tapi cek balik, ada tak benda yang manusia tak boleh gagau, tak boleh capai, tak boleh nak hanggau pun? Ada. Sehebat mana pun kita, tuan-tuan, kalau Tuhan cabar kita dengan teknologi yang ada hari ni, berapa jumlah bintang yang ada di langit? Jenuh kira. Buatlah satu alat yang boleh kira. Tak boleh. Tapi kita boleh buat komputer hebat. Segala maklumat ada, segala data boleh simpan. Dengan satu skrin boleh masuk banyak benda. Tolak hak ni pergi tepi, masuk hak lain. Tolak hak ni mekot ni, masuk hak lain. Kan hebat gitu kan? Tapi ada benda tak boleh reka. Ada, tuan-tuan. Ni dipanggil apa? Habis dah batas ilmu manusia tu, Tuhan tak bagi semua. Satu celupan di hujung jarum yang Tuhan bagi mai ke atas muka bumi ni, hak lekat sikit di hujung jarum. Itulah ilmu yang manusia duk kongsi hari ni. Pun dahsyat dah tu. Nak bagi faham kata luahnya ilmu Allah ni. Luahnya. Kalau hak kita kongsi hari ni, manusia boleh hidup dengan serba-serbi kecanggihan hak ada, itu hanya sedikit sahaja daripada lautan ilmu Allah. Tu pun padanlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan segala binatang dan sebagainya. Dan diketahui pula yang pada bumi daripada pasirnya dan dahan kayu dan rantingnya dan daunnya dan buahnya semua. Dan tiap-tiap ekor daripada semut. Alif ya kaf ra, jangan baca ekar. Satgi jadi tanah pula apa ekar. Ekor. Dan tiap-tiap ekor daripada semut, sin mim ta semut. Tuan tahu jumlah banyak mana? Berapa juta? Tak mana hak mampu hak mati. Ni yang kata ilmu Allah. Dan tiap-tiap zarah yang terbang pada bumi, debu-debu zarah yang ada. Oksigen, boleh sukat oksigen. Berapa jumlah? Macam mana nak kira? Semua Allah tahu. Dan diketahui barang yang terlintas pada hati. Sampai ke situ. Tak ada lagi dah alat yang boleh reka, yang boleh baca hati. Kan? Terlintas pun Tuhan tahu. Dan barang yang terlintas daripada hati tiap-tiap makhluk, dan diketahui yang lihat dengan mata yang khainah dan kaki semut yang kecil pada kelam malam di atas batu yang hitam. Bukan semut, kaki semut yang melata pun Tuhan tahu. Tuan-tuan, kita bila mengaji akidah ni sampai tang ni, Datuk Guru kita bila dia ajar, bila sampai tang ni dia pesan apa? Tengok yang kata, kalau sampai sekecil sehalus-halus itu Tuhan tahu, apa sangatlah Tuhan tak boleh tahu apa yang ada dalam lubuk hati kita. Kejahatan hak kita tutup, aib kita hak Tuhan tutup, semua dalam ilmu dia belaka. Tak gugur tercicir sikit pun, cuma dengan ihsan rahmat Allah, ada jahat kita buat ditutup daripada manusia. Ada hal tak elok tentang kita, mata kasar orang tak nampak, orang nampak baik-baik je tentang kita. Tak? Nampak? Jadi dia main keinsafan. Kita ni duduk di mana pun Tuhan boleh tahu. Duduk di Malaysia ke, duduk di mana ke, halus-halus pun Tuhan tahu, dalam ilmu dia belaka. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan barang siapa menafikan ilmu Allah akan yang juz'inya, kalaulah ada orang dia terlintas lagu tu, dia kata takkan sampai halus lagu tu Tuhan boleh tahu. Dia ingat Tuhan mencapak menakan dia. Takkanlah sampai sekecil-kecil halus tu pun Tuhan tahu. Dia kata sampai halus, sampai kaki semut ada berapa duk berjalan. Lepas tu semua jumlah semut tu, dia kata nampak lagu rendang sangat tu syarah tu, dia kata tu. Kan? Ada orang dia tak boleh terima pengajian ni. Pengajian sifat 20 hak kita mengaji ni tuan-tuan, dah dengan jalan Asy'ariyah Maturidi ni sudah berzaman
akidah yang ahlu sunnah wal jamaah yang kita belajar ni tuan-tuan, dah berzaman dah pun. Jalan Asy'ariyah Maturidi ni sampai kepada ma'rifatullah. Memang ini tradisi ilmu. Bila kita mengaji, nak faham yang kata Allah itu bersifat dengan ilmun. Bila kita baca ayat Quran, wa huwal alimul hakim. Nak faham al-alim, Tuhan yang bernama ia dengan al-alim, tu nama dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tuhan nama dia tadi al-alim, tu nama Allah. Tapi sifat dia ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan dia Allah mengetahui, bersifat ia dengan sifat ilmun. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tu dah terjemah guna tu. Allah yang bersifat dengan sifat ilmun, tahu belakang, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Segala yang nama kata makhluk, semua di bawah ilmun dia. Semua di bawah pengetahuan dia. Kecil, besar, semua. Kerana apa? Kerana kullu ma siwallah, tiap-tiap sesuatu selain pada Allah tu nama dia makhluk. Kesemuanya bawah pentadbiran, pengetahuan semua dia. Begitu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan barang siapa menafikan ilmu Allah akan yang juz'inya, juzuk, maka tiada syak pada kufurnya. Jadi rasa akidah batil, akidah nak kena mengucap. Kalau dia kata Allah tidak bersifat ia dengan sifat ilmun, Allah itu tidak reti, dia tak tahu, Allah tak tahu benda yang sampai sehalus-halus itu, tidak syak lagi pada kufur dia. Habis batal akidah kena mengucap. Dan tiada dikatakan ilmu Allah dengan usaha. Tu dia nak main ulas lagi tu, nak banding dengan kita. Kita tadi contohlah ustaz dia nak main mengajar, dia baca dulu tak? Kena baca dulu, kalau tidak menilau tak lagi baca muka surat lain. Anak murid kata ustaz bukan muka surat 11, muka surat 10. Dia menilau. Pasal apa? Pasal tak usaha. Lepas tu kita ni pun bukan kita baca tiap-tiap hari, kita pernah baca dulu pun sampai masa kita lupa, betul tak? Sampai perkataan kita jadi ni apa ni, macam biasa baca lah tapi tak tahu nak sebut. Tadi kalau tak baca dulu tuan-tuan, dia jadi apa tuan-tuan? Dia tak jadi semut. Dia jadi tiap-tiap ekar daripada samat. Tak benin. Lepas tu dah tersebut dah, nak kena ulas juga. Ekar daripada samat ni tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang ada tuan-tuan. Dia kata kat diri saya lah tu. Kadang-kadang ada kita nasihat orang-orang yang mengajak ni. Kalau dah terlajak sebut, nak kena berbetul juga. Kalau tidak malu. Lah dia ulas juga. Ekar tu lebih kurang jarak lah tuan-tuan. Dia kira tiap-tiap jarak yang duk ada atas muka bumi ni Tuhan tahu belaka. Macam betul kan? Tapi tak betul pun. Saja kan selingan. Bagi orang baca kitab ni, kita jauhi lama lagi lah tuan-tuan. Kalau tak baca lu, saya nanti telefon Haji Zali, saya tak ada anak ni. Pasal sampai rumah pun mungkin 6.30, kitab pun tak ada buka, mandi pun tak lagi ni. Memang tak boleh mengajar. Pasal apa? Pasal saya lagi jadi sesat habis ambil dengar semua. Nak kena tengok dulu. Pun dalam duk baca tu kadang-kadang Allah, lupalah ni apa ni. Telefon pula. Telefon kawan dulu. Sama-sama mengaji. Dia pun tak confirm. Telefon pula lagi, alim lagi. Carilah tutup guru. Sampai boleh. Tu nama apa tuan-tuan? Ilmu hak duk ada kat kita tu dengan jalan apa? Usaha. Pandai tak? Pandai. Alim tak tok guru tu? Contohnya kita pergi mengaji tok guru pondok mana-mana, alim, tapi dia dah usaha dah. Dia mengaji di Fatani 15 tahun. Dia lepas tu dia pergi duduk di Mekah bang 10 tahun. Lepas tu dia pandai. Lepas tu dia baca kitab tak ada baris pun boleh baca. Dapat ilmu tu, ilmu yang Tuhan bagi kepada dia tu. Alim, al-alim, al-allamah orang panggil. Ni karang kitab ni macam ni. Tapi jalan dia jalan usaha. Bukan bangkit-bangkit tidur dapat ilham. Kalau tuan-tuan mengaji akidah dekat orang yang kata saya dapat ilmu ni bangkit-bangkit tidur dapat terus. Saya tengah masak, saya dapat ilham. Atau saya tengah duk basuh kereta, saya dapat ilmu tauhid hari ni dekat basuh kereta. Tak jadi gitu. Yang tu dia kena mengaji.
Makan tun tuan-tuan, makan tun dengan mengaji ni. Sama lah macam orang yang hafaz Quran sebagai contoh. Orang bukan sehari dua. Dia sebelum nak boleh 30 juzuk tu contohnya, berapa kali jatuh bangkit dia. Nak sampai ke tahap tu, sampai orang kata hang ingat no, oh hang masuk pertandingan baru ni kami tengok 30 juzuk, juri tebuk tak mana pun baca, kan? Kemas dia kata tu. Tak, kita pun kata apa tak terang mana takat hari ni aku ingat, ke depan lagi tak tahu. Pasal apa? Pasal Tuhan yang bubuh, Tuhan yang bagi, Tuhan yang izin atas jalan usaha. Dia usaha lebih. Dia hafal siang malam, tidur malam sikit, mengulang pula dalam sembahyang tengah malam. Lepas tu pi pula habis satu guru, pi tanya orang macam ni, berapa kali dia khatam hafal Quran nak boleh jadi lagu tu. Bukan sikit-sikit hari tuan-tuan. Dia sudah lalu satu tempoh yang panjang dan lama. Ni nama dia ilmu yang dapat melalui jalan usaha. Dan tiada dikatakan ilmu Allah dengan usaha. Allah ilmu dia bukan dengan jalan usaha. Satu. Bukan lagu Allah contoh kita terfikir dah, Allah dia kena tengok dulu. Oh dia ni buat lagu ni baru Tuhan tahu. Tak. Bukan gitu. Bukan jalan usaha. Dan daruri, bukan dengan jalan daruri. Contohnya kalau dipaksa untuk mengapai, bukan jalan tu. Ataupun dan nazari. Contoh orang nak buat kajian, buat PhD, buat master. Buat kajian detail ni tuan-tuan, sampai jumpa benda-benda yang orang tak jumpa. Nak kena perhati, amati, faham. Lepas tu dia mai, Tuhan bagi ilham dekat dia, Tuhan bagi laduni contohnya. Dia kena daruri, nazari, semua kena mengaji. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian itu. Subhanallah, kita dah baca subhanallah tu, maha suci Allah daripada kalau terlintas kata Allah ni boleh ilmu melalui jalan usaha, daruri ataupun nazari. Tak begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan maha tinggi, maka adalah ilmu Allah tiada seperti ilmu yang baharu. Ilmu yang ada dekat makhluk semua baharu. Hari ini boleh ada dan boleh tak ada. Dia tarik ni ya tuan-tuan, akal jadi nyanyok. Dia tu dulu hafal Quran, hafal hadis contoh. Ataupun dia dulu pandai tu matematik, tu dulu pandai matematik tambahan tu, pandai cemerlang tu guru pakar dulu tu. Hari ni dia nyanyok contohnya. Mana ilmu dia tu? Ilmu dia ilmu baharu. Ilmu baharu ni boleh berubah, boleh sikit dan boleh banyak. Tak boleh bangga lah tuan-tuan. Walaupun orang bangga dengan kita, orang puji kita, orang kata hebatnya tu, hang hebat no. Masa mengaji sekolah rendah lu pun hebat, menengah hebat, universiti hebat, sampai master pun hebat, PhD pun dapat lagi, anugerah apa semua, dan hebat. Dia baharu saja. Apa ada ni baharu saja tuan-tuan. Satu orang yang boleh hafaz Quran, hadis dan sebagainya pun baharu je. Boleh saja, saat kita tak tahu. Tadi dia mengajak baca lancar elok, lepas tu pergi refer lagi sekali. Saya pun terlupa dah duduk mana tahu. Tadi lancar hafal, saya lupa matan tu dia mula lagu mana, nak kena buka kitab hadis. Ilmu yang baharu. Okey. Maka adalah ilmu Allah tiada seperti ilmu yang baharu, kerana wajib ia bersalahan dengan segala yang baharu. Wajib tuan-tuan perkataan wajib yang ada kitab tu. Yang ada kitab kata wajib. Wajib ilmu Allah tu bersalahan daripada segala yang baharu. Baharu ni macam mana tuan-tuan? Contoh, bermula daripada sikit lama-lama jadi banyak. Daripada tak faham jadi faham, tu baharu. Daripada faham tiba-tiba jadi tak faham balik. Dah faham dah, bila mai kertas periksa nak jawab blur terus. Percubaan skor. Contoh budak periksa, cikgu kata hang harapan sekolah boleh dapat A1, boleh dapat A+, boleh jadi contoh pada kawan-kawan. Hari periksa sikit selsema dia bagi, kepala pening, tak boleh jawab soalan. Dia ada apa? Dia ada hak dia ada kurang lebih dia.
Itu contoh. Tetapi ilmunya, ilmu Allah itu qadim. Ini yang tak ada pada makhluk. Seperti mana Allah tu bersifat ia dengan sifat qidam, wujud kita baca. Kemudian qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Kita ujian sifat salbiah. Sifat salbiah maksudnya sifat yang ada lawan dia. Qidam sedia, lawan dia. Kita baca dah. Ada awal, ada akhir macam kita. Allah itu qadim. Qadim maksud dia apa? Tiada permulaan. Baqa, tiada pengakhiran. Tu dia punya kapit dia tu. Mudah faham. Umum kita mengaji umum, kita mengaji detail dah. Tapi kita nak bagi dia lekat di sini, kena buat gitu. Allah bersifat dengan qidam, maksud dia apa? Huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin. Wal awwal maksud apa? Dia hak mula, maksud dia tak ada sesuatu yang mendahului Allah. Yang lain semua makhluk ada mula dia. Lahir 1985, itu semula dah. Ada dalam rahim ibu dia pada Januari 1984, contoh. Ada mula dia. Wujud di alam roh start 1980, ada masa dia, ada mula, ada akhir hari mati dia. Ada mula di alam akhirat esok, macam tu. Ada mula, ada akhir. Allah itu bersifat dengan qadim. Okey. Yang kita mengaji qidam dulu ni, ilmu Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmunya itu qadim. Seperti mana zatnya itu qadim. Okey. Umum ta'alluqnya, kan setiap kudrah ada ta'alluq, iradah ada ta'alluq pada benda yang mungkin, kita mengaji dah itu. Okey. Tapi ta'alluq ilmun ialah pada benda yang umum. Dia tak khusus satu-satu je. Contoh gini lah tuan-tuan. Kita mengaji pakar dalam bidang sains aero angkasa, contoh nah. Kepakaran kita aero angkasa. Tapi kalau bagi kat kita sains kimia, duduk dalam makmal sains, buat ubat agak, kita reti tak? Kita sains juga. Tak reti. Pasal pengkhususan kita yang tu, pakar kita hak tu, kebolehan kita hak tu. Tapi masa mengaji peringkat SPM tu, mengaji belakang kan, mengaji umum, tapi tak rata lah. Lepas tu dia pergi makan halus. Macam tu lebih kau. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Ta'alluq ilmunya itu, ta'alluq ilmun itu bukan pada yang khusus tadi tu. Maksudnya Allah, contohnya kita kata Allah tu boleh buat bumi je. Lepas tu dia nak urus bumi bagi okey, dia kena fikir alim pula. Ada. Bukan gitu. Pengetahuan Allah umum. Umum maksud dia apa? Hak kita baca tadi tu. Pi ke sebenar kulliyat dan juz'iyat tadi semua. Itu ta'alluq. Ta'alluq ilmu itu pada tiap-tiap sesuatu. Umum pada tiap-tiap sesuatu. Adapun sebab wajib Allah bersifat dengan ilmun kerana sifat qadir, sifat qudrah. Allah yang qadir, Allah yang maha, Allah yang bersifat ia dengan sifat berkuasa. Dan murid, Allah yang bersifat ia dengan sifat berkehendak, iradah. Sebab wajib Allah bersifat dengan ilmun kerana sifat qudrah dan iradah, atau Allah yang bersifat sebagai qadir dan murid itu. Dan yang bersifat dengan qadir dan murid tak dapat tiada keduanya melainkan terdahulu bersifat dengan ilmu. Itu cara akli nah. Jalan Asy'ariyah Maturidi ni, nombor satu kita baca naqli. Baca naqli lo ayat Quran, contoh sifat basar sebagainya. Kan kita buat main ayat was-sami'ul basir, Allah bersifat dengan sama' dan basar. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah bersifat dengan ilmun. Qul huwallahu ahad, Allah bersifat dengan wahdaniyah. Lepas tu untuk kita lebih faham,
ataupun untuk kita tolak ajaran-ajaran sesat ni, kita guna ni. Tuhan bagi hak ni. Ni ada guna dia ni. Ada guna dia. Pasal apa? Pasal yang ni Tuhan bagi hanya kepada makhluk hak nama manusia yang dilantik jadi khalifah. Tidak pada malaikat. Tidak pada iblis syaitan. Tidak pada binatang. Tidak pada jin. Manusia sahaja ada hak ni. Kita panggil akal-akal kan? Akal-akal. Tapi dalam Quran kata apa? Ni bagi dalam Quran sebut lahum qulubul la yafqahuna biha. Walaupun dia di sini, tapi konteks dia di sini. Antara penghuni neraka jahanam dalam Quran sebut apa dia? Salah satu ciri-ciri depa ialah depa ada hati, tapi hati tak boleh faham agama. Tak faqih. Mula Tuhan kata sini. Sebab iman semua sini. Iman tak ada di sini tuan. Orientalis pun hafal Quran. Ingat Quran 30 juzuk. Hafaz hadis. Ingat hadis. Tapi di sini ya. Qulub, qalbun tak ada. Beriman, tak beriman. Terima Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasul, tak. Ingat ayat Quran, ingat. Ada orientalis hafal Quran. Tujuan dia untuk cari kelemahan Islam, bukan untuk dia cari kebenaran. Walaupun ada yang cari kebenaran, tapi tak semua. Okey. Pasal apa Tuhan kata qulub? Kerana Swiss dia di sini. Sebab tu Rasulullah ni bila dia cuci nak masukkan hikmah iman, cuci di sini ke cuci sini? Cuci di sini. Hak ni alat sahaja. Sebab tu saya contoh macam ni tuan-tuan, mudahnya. Kita hafaz Quran, ini contoh hafaz Quran lah, hafaz hadis ke Quran, di sini ke di sini? Dia mula sini, lepas tu dia kena turun sini. Kalau dia hanya di sini, tak sampai 3 hari tuan-tuan lupa. Mudah lagu ni lah. Ni cara mudah lah. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan makan apa 3 hari lepas tengah hari? Ingat tak? Tak boleh ingat lah otak kita. Okey. Boleh ingat tak kita pergi kerja pukul berapa keluar rumah 4 hari lepas? Tak boleh lah. Walaupun kita tengok jam masa tu. Dan punch card. Dia di sini. Tapi turun sini tak? Tak turun. Al-Quran, hadis, ilmu ni tuan-tuan, dia kalau duduk di sini tapi dia tak di sini, macam tu juga. Sebab tu kalau hari ni kita tanya sambung ayat ihdinas siratal mustaqim, dan boleh siratal ladzina an'amta alaihim, tuan-tuan perah otak nak ingat siratal ladzi, tak payah pejam mata pun kan. Kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin dan ar-rahmanir rahim, kena tak perah otak? Tak ingat lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, dah kan? Sebab apa? 40 tahun dah baca, 30 tahun dah doa amal, sehari 17 kali ulang. Nampak tak tuan-tuan? Sudah pun mendarah daging. Al-Fatihah tu dah mendarah daging lah. Demikianlah ayat Quran pun sama aja. Hafiz Quran yang 25 tahun 30 tahun hafal Quran, dibaca pada dia tak? Dia bukan lagu dia macam komputer, lagu nak kena search cari dah. Baca aja pada dia. Lan tanalul birra hatta, juzuk 4 muka surat mula-mula atas sekali. Macam ni, pasal dia lama. Contoh, orang baca hadis sama juga. Begini ulama-ulama hadis. Ini riwayat Al-Bukhari, Abu Daud. Adakah dia kena scan dulu? Mana duduk tak tahu. Itu baru lagi. Kalau duk cari Ibnu Majah ke, itu baru. Tapi kalau dah lama, dah hari-hari ulang, dia dah di sini. Atau ilmu dah ada di sini tuan-tuan, dah ada iman di sini. Baik. Kita balik tadi. Apabila kita sebut Allah itu bersifat ia dengan sifat ilmun, nak kena guna ni lah, nak pergi faham akal kita ni lah. Kerana sifat qadir, sifat qudrah, dan murid dan iradah, dan yang bersifat dengan qadir dan murid
Allah yang bersifat dengan qudrah dan iradah, berkuasa dan berkehendak tadi tu, tak dapat tiada melainkan terdahulu bersifat dengan ilmu. Barulah Tuhan boleh berkehendak sesuatu kerana ada ilmu. Berkuasa atas sesuatu kerana dengan ilmu yang ada pada Allah. Begitu. Nah, baik. Kerana mustahil pada akal atas yang jahil bahawa mengadakan atau mengadamkan, meniadakan, mengadam tu meniadakan, bahawa mengadakan atau mengadamkan akan yang dijahilnya sesuatu itu. Mustahil pada akal orang yang jahil untuk mengadakan sesuatu. Seorang yang tak reti masak, jahil masak, boleh tak dia berkehendak dan berkuasa untuk buat gulai kari kepala ikan? Tak boleh, pasal dia jahil. Tu hukum akal tu kan, cara fikir akal ni. Nah, seorang yang pandai, dia tahu ramuan bawang banyak mana, ni contoh masakan, dia alim, dia pandai tu, dia pakar. Nah, pejam mata dia gagal pun boleh. Ni ampah biji, ni daun kari ni, ambil bau, ni bukan, ni ampah daging, aku nak ampah ikan. Dia pandai lah. Orang yang alim, orang yang reti sahajalah yang boleh ada yang dipanggil qadir tadi, yang boleh berkuasa untuk buat apa, yang berkehendak nak buat apa. Allah yang bersifat dengan qudrah dan iradah pada akal sudah pastilah terdahulu sifat ilmun. Gitu. Tak mungkin Allah bersifat jahil kemudian Allah ada qudrah dan iradah, tak mungkin. Mesti ilmun dulu baru qudrah iradah. Bermaksud sifat ilmun itu wajib pada Allah. Sebab dia wajib kerana apa? Kerana Allah itu bersifat qadir dan murid tadi tu. Yang qudrah iradah tu. Nah, baik. Kita slow-slow lagi tak faham. Dan tiada dapat ia hendak mentakhsiskan yang tiada diketahuinya sesuatu itu. Kalau jahil, kalau Allah itu bersifat jahil, tidak alim, tidak ilmun, tak ada ilmu, macam mana Tuhan nak mentakhsiskan, mengkhususkan sesuatu? Bukit ni tinggi ni, kecil ini, lurah ni begini, bentuk muka bumi macam ni, udara di sini macam ni, di sana sejuk macam ni. Tuhan yang takbir alam semua ni dengan sifat ilmun. Baru dia main qudrah iradah. Maka tertentulah qudrah dan iradah ada terdahulu ilmun tadi. Okey, dia ulang balik. Maka apabila sabitlah bagi Tuhan kita Allah itu bersifat dengan ilmu, nescaya nafilah lawannya. Okey, itu cara mengaji ilmu kalam ni. Ternafilah, tertolaklah lawan kepada sifat ilmun, iaitu jahil atau syak atau zan atau waham atau tidur atau ngantuknya atau lupa atau lalai. Semua tu, semua hak kaitan makhluk belaka semua tuan-tuan. Kita semua ada hak tu. Syak, zan, waham. Dia orang dulu setengah-setengah ustaz dia buat formula syak, waham dengan zan ni kadang-kadang tak yakin 75%, tak yakin 50%, tak yakin 25%. Tapi dia maksud hampir sama. Syak ni maksud dia tak pasti ya. Zan, sangka. Yang Quran sebut inna ba'daz zanni ismun, sesungguhnya sangkaan kamu kepada saudara kamu tu dosa. Sangka. Hari ni banyak orang sangka. Aku sangka dia ni buat amalan terkutuk tu. Sangka. Dia pun tak tahu. Mana mai berita? Daripada mana? Dapat daripada TikTok. Jadi sangka. Nampak tuan-tuan? Zan. Ataupun waham. Waham. Dia mai satu perasaan macam nak pasti dah tapi dak lagi. Boleh jadi waham, boleh jadi syak, boleh jadi zan. 50-50 dan sebagainya. Ternafilah yang tu daripada Allah. Allah bila dia bersifat dengan ilmu tadi, maka ternafilah lawannya jahil, tak reti, ataupun syak,
ataupun zan, sangka, ataupun waham, samar-samar, ataupun tidur terlena pula dah Tuhan ni, tak mungkin. Mustahil Allah tertidur walaupun micro sleep. Kita boleh kan dalam duk jaga, mata celik tapi tidur. Orang labuh nama micro sleep. Bini duk tepi tengok, mata celik, tiba-tiba kereta masuk lorong lain. Bini pun kata, abang, oi, awak lah pergi kot tu. Dah aku tak lena dia kata. Kan lagu tu kan. Mata tengok televisyen tapi dia pergi ke lain. Tata drama tu habis lah. Tapi mata tak pejam. Lepas tu bini dia kata, lena lah tu, orang suruh pergi tidur, dah mengantuk, dah letih kerja dah, duk tengok ni, dia kata. Nampak tuan? Tu nama dia tidur juga. Okey, tidur sikit, tidur banyak, tidur macam-macam. Allah ternafilah tidur. Dan mengantuk pun ternafi. Tak tidur tapi mengantuk. Atau lupa. Allah mustahil ia lupa. Atau lalai. Maha suci Tuhan kita daripada yang demikian. Lagi maha tinggi, maha suci Allah subhanallah daripada sifat yang disebut tadi itu, sifat yang berkait dengan makhluk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selesai sifat ilmun, lepas tu dia akan masuk dan keempat hayatun, hayah, iaitu sifat apa? Dan maknanya bahawasanya ia sifat yang azali, bersifat zat Allah itu dengan dia, yang mensahihkan bagi segala sifat daripada segala sifat idrak. Tu dia. Hayah ni bahasa mudah apa? Hayah, hidup. Tapi hidup yang disifatkan pada Allah tu bukan hidup makhluk. Sekejap dia akan ulas yang kata hidup ni. Okay, saya baca sikit saja, saya ulas sikit saja, nanti kita akan ulang balik. Dia mudah gini. Kita ni, zat ni kita zat. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni zat kita lah. Tubuh badan kita lah, fizikal kita. Okey. Yang hidup kita ni, mana nama kata kita hidup? Haji tu aku tengok duk hidup lagi. Hidup di mana? Hidup di zat fizikal dia kah? Hidup di biji mata dia terbuka ke? Hidup kerana dia duduk berjalan tadi, aku nampak dia tadi. Dia berkata, dia tak ada dah. Mana tadi baru jumpa duduk berjalan. Hidup hak berjalan tu ke? Ataupun mana? Hidup. Ulama ulah tu. Nak faham kata hayatun, hidup. Hidup makhluk. Abang kata hidup kita ni sokong menyokong banyak. Yang paling utama roh. Tapi roh saja tak jadi, kena ada tubuh. Tak, tubuh saja tak memadai. Nak membuktikan kata dia hidup, kena ada pergerakan. Kalau duduk keras lagu tu, koma orang panggil. Dia tak kata dia hidup kah? Ada koma dia panggil dia. Tak. Nak kena ada pergerakan, nak kena ada biji mata, kena kelipok nampak kata dia hidup, nak kena ada bercakap, tanda hidup. Tapi betul-betul hidup spesifik dia tak tahu. Pasal makhluk ni yang menyokong dia hidup banyak. Yang paling utama roh dia. Tanpa roh dia tak dinamakan hidup. Tapi roh tu di mana? Di tubuh dia. Di mana duduk? Wallahualam. Jadi bahasa mudah dia, ulama kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada semua hak seperti makhluk gantung tadi. Kita nak hidup ni bergantung pada roh. Betul, bisa tengok ada orang yang doktor kata dia ni kalau kita cabut apa tu? Oksigen, apa dah, wire tu. Lepas ni tak ada lah. Jadi dia hidup tu, dia tambah lagi satu alat untuk dia hidup. Roh ada. Jadi dengan kepakaran teknologi yang ada hari ni, bukan masuk sekat mati dah. Tapi nak abang kata, dengan bantuan alat pernafasan, otak dah, doktor kata otak dia dah mati dah. Cuma tinggal lagi dia ni tak mayat je. Jadi panggil anak-anak semua kan, pun bincang semua macam mana ayah ni lagu mana, dah dekat 2 bulan dah duduk datang ni, memang tak nampak respon pun, otak dia pun dah tak okey dah, darah dia pun
kan darah pun naik tinggi. Dia pun bukan takat lumpuh dah. Dia pun tengok lagu ni, lagu hampa tengok lah. Makan pun apa tak boleh dah. Okey, doktor pun kata macam mana? Bincang-bincang, kita cabut lah. Maksud dia apa tuan-tuan? Waktu tu yang menyokong hidup dia tambah lagi alat moden. Dia hidup gitu, nama dia hidup, jangan duk pergi tanam lagi. Tak lagi kata kalau gitu pergi tanam lah doktor. Dia tak boleh buat apa dah. Dak nak kena sah kata dia mati. Mati tu maksud dia tercabut roh. Tercabut roh. Tapi hak sebelum hak tercabut roh tu ada segala kepakaran yang duk ada ni. Duk hidup, jantung pun duk denyut lagi, tapi lagu tu je lah. Dia jadi koma. Jadi otak pun dah mati dah. Tak boleh buat apa dah. Doktor pun habis dah. Dia kata saya ni duk ada 3 dah PhD, pakar pun buat merata dah, memang macam ni tak boleh. Okay, doktor pun sudah surrender, ni semua kerja Allah. Habis dah. Kepakaran saya takat tu saja. Kalau nak juga pergi cari hospital lain. Saya takat tu je. Okey. Nak abang kata apa tuan? Yang kata manusia ni hak menyokong dia banyak kita ni tuan-tuan. Kita ni boleh hidup lagi. Tak, jantung duk denyut elok lagi. Lepas tu jantung kata, darah kata, bukan seorang, aku pun sokong dia juga. Darah duk elok 120. Kalau aku tembak naik 180, jantung jahanam. Jadi darah pun claim, dia kata dia yang sokong kata kawan ni hidup. Kan? Darah claim, orat pula kata, kalau hang saja tak jadi, aku orat yang duk bawa hampir merata satu badan. Nampak tak tuan-tuan? Manusia, sekali dia akan ulas yang tu panjang tu, berkaitan hayah. Nak nafi kata apa? Hayah bagi Allah itu, hayatun itu tidak seperti makhluk, laisa kamitslihi syai'. Jadi hidup Allah bagaimana? Selayaknya baginya. Bukan lagu hidup kita. Sebab tu dia tidak ada mustahil bagi Allah itu mati. Kerana dipanggilkan hayah bagi Allah itu, hidup bagi Allah itu tak seperti kita. Kita saja yang menerima mati. Kerana apa? Kerana hidup kita tu tak hakiki hidup. Adakah otak yang menyebabkan kita hidup? Atau jantung? Atau darah? Atau roh? Atau apa? Tapi yang utamanya roh. Selebihnya dibantu oleh anggota-anggota Tuhan cipta kat kita, sehingga kita hidup atas muka bumi ni sampai masa jasad dia bagi, pinjam saja, lepas tu kena simpan, roh dipanggil balik. Hak mengadap dia adalah roh. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lepas ni kita sambung. Dan keempat daripada sifat ma'ani iaitu haya. Wallahu a'lam. Kalau masuk ni sekali dia mai panjang, lepas tu dia nanti masuk sama pula. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang salah silap terkasak bahasa saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tangguh kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.